Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada malam ini kita membaca kitab Anak Kunci Syurga. Kita baca kitab Anak Kunci Syurga, muka surat 31. Okey, 31. Kitab Anak Kunci Syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuknya, ada bagi Allah Ta'ala malaikat yang sangat banyak. Dan bahawa Allah Ta'ala ada bagi Allah malaikat yang sangat banyak. Dan bermula mereka itu ialah hamba Allah Ta'ala yang memulia ia Allah akan mereka. Dan bahawa mereka itu terpelihara daripada mengerjakan maksiat. Dan mereka itu akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengerjakan mereka itu akan segala apa yang Allah Ta'ala perintah. Okey, rakan-rakan yang ku kasihi sekalian, pada malam ini kita belajar tajuk bilangan malaikat. Kata pengarang kitab kita ini, bilangan malaikat ini terlalu banyak. Banyak bilangan malaikat. Allah menciptakan malaikat dalam jumlah yang sangat banyak. Malaikat ni siapa dia? Malaikat ini adalah hamba Allah. Dia sama juga dengan kita. Kita juga merupakan hamba Allah. Tinggal lagi beza antara kita dengan malaikat adalah cara ciptaan. Kita diciptakan oleh Allah Ta'ala melalui air mani. Kemudian daripada air mani 40 hari bertukar menjadi darah. Kemudian 40 hari pula darah bertukar menjadi daging. Kemudian daripada daging itu Allah Ta'ala saluti dengan tulang belulang. Dengan tulang-tulang. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk menulis 4 perkara. Ini nanti saya ulaskan dalam pengajian kitab hadis nanti. Jadi maknanya, kita diciptakan oleh Allah Ta'ala melalui air mani. Manakala malaikat, Allah ciptakan dia daripada cahaya. Manakala iblis pula, Allah Ta'ala ciptakan dia daripada api. Semua mereka ini adalah hamba Allah Ta'ala. Beza dia, kita manusia hamba Allah yang kadangkala kita beriman, kadangkala kita deraka kepada Allah Ta'ala. Manakala malaikat, hamba Allah Ta'ala yang konsisten, yang tetap melakukan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Tak pernah pun malaikat ini derhaka. Di mana Allah SWT berfirman, Bal ibadun mukramun. Bahkan malaikat ini merupakan hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Kenapa Allah Ta'ala muliakan malaikat ini? Kerana malaikat ini tidak pernah melakukan penderhakaan kepada Allah. La ya'sunallaha ma'amarahu. Mereka itu, para malaikat, tidak pernah melakukan penderhakaan kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan malaikat ini sentiasa melakukan apa sahaja yang Allah Ta'ala perintah. Mereka lakukan. Tak ada pernah mereka itu membantah. Tak pernah mereka itu mengeluh. Ini malaikat. Manakala makhluk Allah yang satu lagi, yang bernama iblis, yang ni teruk. Yang ni di peringkat permulaannya beriman kepada Allah Ta'ala. Taat dan patuh kepada Allah. Di peringkat akhirnya dia derhaka kepada Allah. Sombong, bongkok. Akhirnya Allah Ta'ala menurunkan dia daripada syurga. Maka kacaulah dia
dia bertindak mengganggu kita manusia sampailah hari kiamat nanti. Ini iblis. Makna khija-khija jahat ni dia panggil khija iblis. Jadi siapa dia di kalangan manusia yang perangai jahat, dia panggil perangai iblis. Siapa dia di kalangan manusia yang perangai molek, perangai baik, dia panggil perangai malaikat. Jadi Allah Ta'ala menciptakan malaikat ini dalam jumlah yang sangat banyak. Walaupun menjadi kewajipan kita, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, mengetahui bilangan para malaikat ini hanya 10 sahaja. 10 orang saja kita kena tahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita kena tahu nama malaikat dan tugasan mereka masing-masing. Di mana ramainya jumlah para malaikat ini sebagai satu gambaran. Itu pada suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita. Satu hari Nabi menyampaikan berita, perkhabaran dia tentang malaikat yang memenuhi langit. Nabi beritahu kepada para sahabat, dia kata ramainya malaikat ni penuh langit. Dan semua mereka itu sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi beritahu kepada para sahabat, sesungguhnya aku melihat apa yang kamu tidak lihat. Pada Nabi beritahu kepada sahabat, mu tak nampak apa yang aku nampak. Aku nampak. Kata Nabi, aku nampak. Apa yang Nabi nampak? Iaitu malaikat yang ramai. Malaikat terlalu ramai sangat. Nabi mengatakan, kamu tidak nampak apa yang aku nampak. Pada waktu itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit mengeluh. Langit merintih. Dan memanglah layak kalau langit ini merintih. Kerana apa? Kerana langit menanggung bebanan yang banyak. Di mana kata Nabi tidak ada satu ruang pun walaupun selebar 4 jari. 4 jari besar mana sangat? Cuba tengok jari masing-masing tu. Saudari Khadijah. Khadijah Arifin. Cuba ambil 4 jari awak, luah mana 4 jari? Nabi kata tidak ada satu ruang pun di langit walaupun selebar 4 jari kecuali semuanya dipenuhi oleh para malaikat yang sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, demi Allah, seandainya kamu tahu apa yang aku tahu. Nabi beritahu kepada sahabat, demi Allah, seandainya kamu, wahai para sahabatku, tahu apa yang aku tahu, maknanya ramainya bilangan malaikat berbaris-baris, bersusun-susun, ramainya jumlah mereka itu. Andai kata aku tahu, andai kata kamu tahu apa yang aku tahu, nascaya, kata Nabi, kamu akan sedikitkan tertawa dan kamu akan menangis sebanyak-banyaknya. Ya Allah Rabbi, apa maksud? Apa maksud? Maksudnya, andai kata kamu nampaklah bilangan malaikat yang besar, yang kecil, yang hebat, yang punya sayapnya yang banyaknya, yang bengis, yang lembut, yang senyum, yang dalam keadaan garang bakingnya. Andai kata kamu nampaklah wajah-wajah mereka ini, sudah tentu kamu akan menjadi orang yang menangis sebanyak mungkin. Dan kamu akan gelak ketawa sedikit-sedikit. Oleh itu Allah SWT menyebut dalam Al-Quran sebagai satu ingatan kepada kita semua. Allah Ta'ala mengatakan, فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. Hendaklah kamu ketawa sikit-sikit je, kata Allah. وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, dan hendaklah kamu banyak menangis. Kenapa rakan-rakanku yang kukasihi? Kenapa Nabi suruh kita banyak menangis? Sebab kita tak tahu di mana akhir kesudahan kita.
kita tak tahu di mana kedudukan kita. Sama ada neraka ataupun syurga. Walaupun macam-macam ibadah kita lakukan. Tapi belum tentu lagi akhir usia kita berakhir dengan kebaikan. Kita mesti ingat. Seorang telah pun ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dengan takdir yang tertentu. Walaupun di peringkat permulaannya nampak baik, barangkali di peringkat penghujungnya bertukar menjadi jahat. Dan orang yang hari ini kita tengok dia jahat, jangan sekali kita mengatakan dia jahat. Kerana boleh jadi mereka itu di peringkat pengakhiran usianya, dia berubah menjadi orang yang baik. Akhirnya mereka menjadi baik dan mati dalam kebaikan. Maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Namun rakan-rakanku yang kukasihi sekalian, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala menetapkan kita dalam iman. Supaya Allah Ta'ala memberikan ampunan kepada kita terhadap semua dosa yang kita lakukan. Supaya Allah Ta'ala menampun segala kekurangan kita. Jangan kita menabik dada yang kita rasa seolah-olah hebat kita. Jangan. Orang yang beriman dia tidak merasakan diri dia hebat. Orang yang beriman makin tinggi, makin kuat imannya, makin dia merendahkan diri. Makin dia merasakan banyak kesalahan dia. Makin dia merasakan seolah-olah amalan dia terlalu sedikit. Terima kasih kakakku Nurliza Bashir. Nurliza Bashir ni daripada Dengkel. Terima kasih. Okey. Dan setengah daripada ketua-ketua para malaikat. Dia kata yang wajib kita beriman, yang wajib kita percaya, yang wajib kita kena tahu satu persatu. Bilangan malaikat ini adalah 10. Kakak-kakakku, murid-muridku semua, kita wajib mengetahui satu persatu bilangan malaikat dan tugasan. Masing-masingnya 10. Dan malaikat ini dia ada ketua dia. Dalam 10 malaikat ini ada 6 orang sebagai ketuanya. Yang pertama, malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat Mikail. Yang ketiganya, malaikat Israfil. Yang keempatnya, malaikat Israel. Yang kelimanya, malaikat Ridwan. Dan yang keenamnya, Malik Zabania. 6 orang malaikat ni dia panggil ketua-ketua. 4 lagi yang wajib kita kena tahu bersama dengan tugasan masing-masing. Okey. Ada pen, ada peng, ada kertas. Kalau tak ada pen, tak ada kertas, tolong cari. Saya nak sebut satu persatu nama malaikat dan juga tugasan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Terima kasih semua. Alhamdulillah ramai murid kita pada malam ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Tak sempat saya nak bilang, nak sebut nama seorang-seorang. Walau bagaimanapun saya doakan semoga semua murid-murid saya ini sihat dan konsisten dapat mengikuti pengajian ini pada setiap masa dan ketika sehingga Allah mematikan kita pada saat dan pada ketika kita berada dalam majlis ilmu. Okey, yang pertama malaikat Jibril. Malaikat Jibril ni apa tugasan dia? Yang pertama, malaikat Jibril. Orang kampung dia panggil Jibril. Bukan Jibril. Jibril. Malaikat Jibril ni tugasan dia kat Ruqyah ialah menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril ni lah yang menurunkan wahyu daripada Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril inilah yang selalu menemani Nabi. Pergi ke mana-mana, malaikat Jibril inilah menjadi teman baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril inilah yang membawa Nabi kita Isra' dan Mi'raj. Mana pergi berjalan daripada Masjidil Haram Makkah hingga ke Masjidil Aqsa. Kemudian malaikat Jibril ini membawa Nabi kita naik
Ke langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang keempat, langit yang kelima, langit yang keenam, langit yang ketujuh. Bila sampai di langit yang ketujuh, maka malaikat Jibril beritahu kepada baginda Nabi, "Hei Muhammad, aku dibenarkan untuk menemani kamu sehingga langit yang ketujuh. Sekarang kamu pergilah keseorangan diri bertemu dengan Tuhanmu di Sidratul Muntaha." Sidratul Muntaha ni jauh, naik daripada langit yang ketujuh. Memang tinggi lagi lah. Nabi pergi keseorangan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu itu Nabi diperintah oleh Allah Ta'ala mengerjakan salat 50 waktu. Mula-mulanya Allah Ta'ala perintah kita bersolat 50 waktu dalam sehari semalam. Kak Nur Mazian. Ingat baik-baik, 50 waktu. Kemudian Nabi kita merayu kepada Allah Ta'ala. Akhirnya Allah Ta'ala kurang sehinggalah menjadi 5 waktu. Prihatinnya Nabi kita kepada rakyat jelata dia, kepada umat dia. Bagaimana gamaknya kakakku Nurliza Bashir. Andai katalah Allah Ta'ala perintah kepada kita 50 waktu. Gamaknya macam mana? Saya rasa tak ada seorang pun sembahyang. 50 waktu. Yang 5 waktu pun Allahu Akbar. Cerita daripada kawan saya ni. Dia kata apabila dia positif COVID, dia pun dibawa oleh KKM pergi ke apa ni dia panggil? Bukan. Pergi ke pusat kuarantin tu. Apabila pergi ke sana, dia tengok ramai-ramai orang yang sama-sama berkuarantin bersama dengan dia. Allahu Akbar. Bila tiba waktu semayang, tak bangun semayang. Ada yang bersembang-sembang, ada yang tidur-tidur. Apabila tiba waktu makan, ya Allah, tak ada seorang pun yang kekal tidur. Tiba waktu makan, turun daripada katil masing-masing pergi berbuk untuk dapatkan makanan. Ya Allah, tiba waktu semayang, tak semayang. Tiba waktu makan, berbuk macam ayam kelaparan. Astaghfirullahalazim. Sebab itulah mana mungkin Allah Ta'ala nak tolong kita. Mana mungkin Allah Ta'ala nak tolong kita. Okey. Muhammad Izani, thank you. Thank you. Serdan. Okey. Mana mungkin Allah Ta'ala nak tolong kita. Dalam suasana Allah Ta'ala balakan kita seperti ini, masih sombong lagi kita. Masih tak nak lagi solat. Ya Allahu Rabbi. Patutlah kalau Allah Ta'ala timpa bala bermacam-macam pun kepada kita. Patut. Dan kita orang yang bersemayang, kita orang yang selalu buat kebaikan, kita jangan mengeluh. Jika bala ini didatangkan oleh Allah Ta'ala, kita mesti ingat. Allah Ta'ala datangkan bala ini barangkali bukan kerana kita. Barangkali dosa orang lain yang kecuaiannya ialah berpunca daripada kita. Apa cuai kita? Kita tidak membantu dia untuk memberi hidayah. Kita tidak pernah pun memberitahu tentang agama kepada dia. Kita tak pernah menegur dia. Sebab itulah Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Takutlah kamu kepada satu fitnah, di mana apabila Allah Ta'ala datangkan fitnah ini kepada kamu, Allah Ta'ala tidak akan datang fitnah itu kepada orang yang jahat sahaja di kalangan kamu. Bahkan dia akan datang secara meratai. Sama ada orang itu baik ataupun jahat, akan terkena semua. Sama ada mereka itu kanak-kanak ataupun orang tua. Sama ada mereka itu sihat ataupun sakit. Ingat baik-baik, Allah Ta'ala dah lama dah berpesan. Sebab itulah kita seharusnya bertanggungjawab mencegah kemungkaran apabila kemungkaran itu dilakukan oleh segelintir daripada orang-orang kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tak datang ujian ini. Baik. Malaikat Jibril yang selalu menurunkan wahyu kepada baginda Nabi. Kemudian baginda Nabi menyampaikan pesanan ataupun perintah wahyu yang disampaikan oleh Malaikat Jibril yang diambil daripada Allah Ta'ala kepada kita, manusia. Maka pada hari ini kita bersemayang, kita bersolat, kita mengeluarkan zakat, kita menderma, kita melakukan pelbagai kebaikan. Siapa dia yang mengajar kita itu? Baginda Nabi. Baginda ambil daripada mana?
Baginda ambil daripada wahyu yang disampaikan oleh malaikat. Yang keduanya, malaikat Mikail. Mikail Mikail tugasannya adalah memberi rezeki kepada kita semua. Hari ini Allah Ta'ala beri rezeki kepada Muhammad Izani boleh makan. Itu Mikail tu yang datang. Allah Ta'ala beri rezeki kepada Muhammad Izani dapat kahwin. Malaikat Mikail tu yang beri rezeki sampai Muhammad Izani boleh kahwin, sampai ada anak. Lepas tu teringin pula untuk tambah bini baru. Tengok. Andai kata di sisi Allah Ta'ala mencatatkan bahawa Muhammad Izani ni ada rezeki bini baru, tak lama lagi malaikat Mikail akan datangkan rezeki tersebut. Tunggu. Tunggu. Tapi anda kata tidak ada rezeki, tak payah tunggulah. Tetap dia tidak akan muncul. Okey. Thank you Muhammad Ikram. Yang ketiganya malaikat Israel. Israel ni tugasan dia apa? Israel meniupkan sangkakala. Okey. Israel tugasan dia adalah mencabut nyawa. Israel ni yang orang takut ni. Israel bila datang dia, sudah. Bila datang Israel, la afwalakum, tidak ada kemaafan bagimu. Memang Israel bila muncul di rumah kita, dia tak akan balik. Kecuali setelah mana dia mencabut nyawa orang itu, baru dia balik. Sebab itulah, kita sekali-sekala kena renung. Kena banyak merenung, banyak berfikir. Dengan qasidah-qasidah, nasyid-nasyid yang boleh menjadikan hati kita ingat kepada kematian. Bila Izrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan nan kedinginan. Ya Allah Rabbi. Takut. Ingat baik-baik. Apabila datang malaikat Israel, sudah. Dia akan memanggil mana-mana orang yang kena ki. Saudah binti Yusuf, sekarang tiba masamu untuk aku cabutkan nyawamu. Sudah. Tak payah berlarilah pergi mana-mana. Tak payah. Dia akan cabut pada waktu itu. Na'udzubillah min dzalik. Contoh. Ni kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dengar nasyid-nasyid ni. Dengar qasidah-qasidah. Sekali-sekala akan memberi ingatan kita, ya Allah, takutnya. Apabila kita memikirkan tentang ketakutan, apa yang kita takut? Yang kita takut Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan kita banyak dosa. Takut Allah Ta'ala mati kita dalam keadaan bekalan kita tak cukup. Takut Allah Ta'ala matikan kita, Allah seksa kita. Itu yang menimbulkan ketakutan. Bila timbul perasaan takut seperti itu, maka kita berusaha untuk lakukan apa yang Allah Ta'ala redai. Apa dia? Kita mulalah berdoa. Kita mulalah bertaubat. Kita mulalah membaca Quran. Kita mulalah bersolat. Kita mulalah solat hajat. Kita mulalah membuat anjakan paradigma. Mana segala kekurangan yang ada pada kita, kita cuba mencari. Mana salah aku, mana kurang aku. Kita cuba tampun. Di saat kita berusaha menampung, pada waktu itu Allah Ta'ala matikan kita. Husnul khatimah. Baik kesudahan. Alhamdulillah. Ini yang kita harapkan. Baik. Yang keempatnya malaikat. Yang kelima ialah malaikat munkar. Munkar ni maknanya malaikat yang ditugaskan untuk menanya orang mati. Bila orang tu mati, masuk dalam kubur, 3 langkah orang yang berada di daratan balik, maka muncul 2 malaikat munkar dan nakir. Munkar dan nakir ni dia duduk dua-dua malaikat ni. Dia akan datang bersama-sama dua-dua tu. Cuma munkar ni dia datang menyoal orang mati benda-benda yang baik.
Munduk dalam dunia membuat apa? Orang pun jawab, aku duduk dalam dunia dulu, selalu ikut kuliah Ustaz Ya. Setiap malam jam 8 malam. Pada waktu tu, walaupun sibuknya aku dengan urusan aku tinggal, kadang-kadang gaduh dengan suami. Kenapa? Sebab nak ikut kuliah. Tapi Alhamdulillah, suami telah faham. Suami telah memberi kemaafan. Akhir sekali, aku dimatikan saat aku berada dalam kuliah. Ya Allah Rabbi, hebatnya orang ni. Malaikat muka yang akan tanya amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh seorang. Manakala nakir. Nakir pula dia akan tanya amalan secara keseluruhan. Sama ada amalan baik, amalan jahat, malaikat ni akan tanya. Jadi yang ni, kebanyakannya amalan jahat yang akan ditanya oleh malaikat nakir ni, kemudian setelah ditanya akan dipukul selalu. Malaikat akan pukul. Ingat, bila kena pukulan malaikat, tidak ada penghabisan, tidak ada kesudahan. Sehinggalah orang yang berada di daratan, siapa dia? Anak dia. Berdoa keampunan kepada dia. Sehinggalah orang di daratan, siapa dia? Kawan dia, rakan-rakan dia, sahabat handai dia. Menghantar pahala, hantar pahala. Apabila pahala dihantar, maka pukulan malaikat ini akan berkurangan berdasarkan banyak mana pahala yang sampai kepada si mati. Baik, bayangkan kalau si mati ini jenis baka jahat. Maksudnya masjid pun tak datang. Dengan orang-orang baik pun dia tak berkawan. Dia berkawan dengan sek-sek jahat dia lah. Jadi siapa dia yang nak tolong berdoa bagi pihak dia? Manakala anak-anak dia pun jahat juga. Allahu Akbar. Dipukul dipalu sehari-hari, barulah ia sedarkan diri. Ingat, apabila malaikat memukul, dia tak ada stop. Dia akan dipukul dipalu sehari-hari. Setiap hari, bayangkan, setiap hari kena pukul. Allahu Akbar, tuan-tuan sekalian. Na'udzubillah min zalik. Disebut dalam cerita berkaitan dengan siksaan alam kubur ni, bagaimana hebat ataupun teruknya pukulan malaikat muka nakir ni. Santu, thank you, Santu. Bagaimana teruknya pukulan malaikat muka nakir ni, Ustaz Suhaimi Wakil, sahabat saya daripada Jabatan Agama Islam JAIS, thank you Ustaz. Malaikat muka nakir ni sekali dia pukul, tenggelam masuk dalam bumi 70 hasta. Ya Allah Rabbi, 70 hasta. Sini ke masjid wilayah ni. Jauh, kemudian dicongkil pula. Ditanya soalan yang kedua. Tak boleh jawab, dipukul pula, tenggelam masuk dalam tanah. Dicongkil pula dengan jarinya. Dipukul, berterusan. Ya Allah Rabbi, ya Tuhanku, kami pohon kepadamu agar jangan lagi engkau menyeksa semua ahli-ahli kubur di kalangan orang Islam. Ya Allah, engkau ampunlah dosa mereka, ya Allah. Kasihanilah mereka, ya Allah. Kasihanilah mereka. Mereka adalah saudara seagama kami, ya Allah. Ya Allah, engkau jadilah kubur mereka itu taman syurgamu. Ya Allah, maaflah mereka, ya Allah. Maaflah mereka, ya Allah. Barangkali mereka sewaktu engkau menjemputnya, tidak sempat mereka bertaubat di atas dosa yang mereka kerjakan itu. Boleh jadi anak-anak mereka tidak berjasa dengan agamamu. Boleh jadi isteri mereka pun 2 kali 5. Ya Allah, atas dasar persahabatan kami sebagai saudara seagama, walaupun kami tidak mengenali mereka, tetapi atas dasar sahabat seagama, kami merayu dan bermohon kepadamu, ya Allah, agar ampunilah dosa semua arwah-arwah muslimin dan muslimah itu, ya Allah. Berhentilah, ya Allah, daripada menyeksakan mereka, ya Allah. Ya Allah, tolonglah mereka, ya Allah, tolonglah mereka. Baik. Malaikat yang ke-7, Raqib. Raqib ni mana? Mencatat amalan baik. Malaikat Raqib. Raqib sekarang ni ada ni. Aida. Di sebelah kanan, malaikat Raqib ada mencatat amalan baik awak. Oh, Aida sekarang sedang berada dalam majlis ilmu yang diajarkan oleh Ustaz Zakaria
walaupun jarak mereka ini berada dalam jarak yang jauh, tetapi mereka masih still berada dalam majlis ilmu. Malaikat tulis pahala, tulis pahala, tulis pahala, tulis pahala. Manakala Atid pula, malaikat yang ke-8, malaikat Atid. Atid maksudnya malaikat yang bertugas mencatat amalan buruk. Jadi sekarang di sebelah kiri kita ni ada malaikat Atid. Malaikat Atid tu relax lah sekarang. Tak menulis apa-apa. Sebab apa? Sebab kerja menulis sekarang adalah kerja malaikat Raqib. Kenapa? Kerana kita berada dalam majlis yang baik. Sebab itu kata dia, ma min qaulin illa ladaihi raqibun Atid. Tidak ada sesuatu ucapan yang diucap oleh seseorang itu kecuali ada dua malaikat pencatat, iaitu malaikat Raqib dan Atid. Oleh yang demikian saudara Zul Zakaria Pulis daripada Desa Tasik, thank you. Pada akak Kusamiah, ingat baik-baik, apa sahaja yang kita ucap ini akan ditulis oleh salah seorang daripada malaikat, sama ada Raqib ataupun Atid. Oleh yang demikian, berusahalah anda semua supaya membolehkan malaikat Raqib saja menulis. Jangan benar sama sekali malaikat Atid ini menulis. Kenapa? Kerana Atid akan menulis amalan-amalan jahat. Jangan sekali-kali. Andai kata berlakulah perkara jahat, istighfar. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allah ampun. Allah maaf segala kejahatan yang dilakukan. Baik, yang ke-9-nya Ridwan. Ridwan maksudnya malaikat yang menjaga syurga. Dan yang ke-10-nya Zabaniah, malaikat yang menjaga neraka. Mana itu bilangan malaikat 10 yang wajib kita ingat dan tahu satu persatu nama mereka dan juga tugasan mereka. Sekali lagi saya ulangi. Malaikat yang pertama Jibril menyampaikan wahyu, yang kedua Mikail memberi rezeki kepada kita, yang ketiga Israfil meniup, tadi tertinggal. Israfil mana meniupkan sangkakala. Yang keempatnya Israel mencabut nyawa. Yang kelima Munkar dan Nakir menyoal orang mati. Raqib mencatat amalan baik. Atid mencatat amalan buruk. Ridwan menjaga syurga. Zabaniah penjaga neraka. Sekadar itu dulu yang dapat kita belajar pada malam ini. Marilah sama-sama kita berdoa pada malam yang mulia ini agar kita semua sentiasa diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, dan kita pohon agar Allah Ta'ala kekalkan kita dengan kesihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibah